Buletin Didik 15 Ogos bersama saya Fazila Ani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju membenarkan 11 jenis aktiviti ekonomi untuk beroperasi dalam fasa 1 bermula esok. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusan dibuat setelah mengambil kira data penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan KKM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Dan setelah berbincang dengan semua pemegang taruh dalam sektor-sektor berkepentingan. Pemilik premis yang tersenarai dalam perniagaan boleh beroperasi semula itu perlu memastikan pelanggan yang memasuki premis mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 bagi membuktikan individu berkenaan telah menerima vaksinasi lengkap. Antara aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi ialah kedai cuci kereta, kedai elektrik dan elektronik, kedai barangan rumah dan dapur, kedai perabot serta kedai peralatan sukan. Bagaimanapun, bagi kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai barang kemas serta kedai gunting rambut atau salon kecantikan, pemilik harus memastikan pekerja mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai sarung tangan, menghadkan masa urusan antara pekerja dan pelanggan serta tidak membenarkan penggunaan fitting room. Dalam pada itu, kerajaan juga bersetuju membenarkan 11 aktiviti ekonomi dalam sektor perdagangan dan pengedaran untuk kembali beroperasi di dalam fasa 2 bermula esok. Kesemua 11 aktiviti ekonomi ini adalah tambahan kepada 11 aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi semula dalam fasa 1. Tan Sri Muhyiddin juga mengumumkan semua taman rekreasi awam di negeri-negeri fasa 1 PPN dibenarkan dibuka bermula esok. Ia bagi tujuan aktiviti riada untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan mengurangkan tekanan kesihatan mental. Bagaimanapun, hanya aktiviti secara individu dibenar dilakukan seperti jogging, berbasikal dan bersenam, selari dengan SOP sukan dan riadah dalam fasa 1 PPN. Orang ramai juga dibolehkan mengunjungi taman rekreasi awam di kawasan kejiranan sahaja. Kerajaan memberi kebenaran itu kerana menyedari ia amat penting untuk rakyat mendapat lebih masa di kawasan terbuka dan mempunyai sistem pengudaraan yang lebih baik berbanding hanya terkurung di rumah. Beliau juga mengingatkan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan supaya bertanggungjawab memantau pematuhan SOP di taman-taman rekreasi awam terlibat untuk memastikan ia dilaksanakan mengikut peraturan bagi mengelakkan mudarat. Syarikat dan majikan diwajibkan melaksanakan kit ujian pantas RTK antigen setiap 2 minggu bagi pekerja yang hadir ke premis. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkata langkah itu adalah tambahan kepada SOP sedia ada untuk mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Dalam kenyataan dikeluarkan, MITI memaklumkan SOP semasa seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan lain-lain masih terpakai dan wajib dilaksanakan syarikat. Sekiranya syarikat atau majikan gagal memenuhi SOP sepenuhnya, tindakan undang-undang boleh dikenakan termasuk kompaun atau penutupan operasi syarikat untuk tempoh tertentu. MITI berkata selain itu syarikat perlu membuat pengisytiharan kadar vaksinasi lengkap pekerja yang sebenar di sistem pengurusan pintar COVID-19 3.0. Selepas pengisytiharan, syarikat boleh secara terus memuat turun surat kelulusan beroperasi yang baru. Lawatan pemeriksaan secara berkala akan dilaksanakan oleh anggota penguatkuasa ke atas syarikat sektor pembuatan. Seterusnya, Kuala Lumpur berjaya mencapai imuniti kelompok selepas 80% penduduk dewasanya lengkap menerima suntikan vaksin hari ini. Kira-kira 2.6 juta penduduk dewasa di Ibu Negara sudah menerima 1 dos pelalian, manakala 1.5 juta lagi sudah melengkapkan 2 dos vaksinasi melalui kapasiti harian 53,000 dos di 196 pusat pemberian vaksin PPV yang beroperasi. Di mana yang kita maklum, kita telah meletakkan sasaran untuk mencapai 80% 2 dos di Kuala Lumpur menjelang akhir bulan Ogos. Tetapi dengan kerjasama daripada semua pihak awal, sudah pun mencapai 85% pada hari ini. Dan ini menjadikan Kuala Lumpur wilayah yang kedua selepas wilayah Persekutuan Labuan yang telah dapat mencapai tahap herd immunity ataupun mencapai 80%.
daripada jumlah penduduk dewasa pemberian vaksin 2 dos. Ya. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat membanggakan dan tidak mungkin dapat dicapai kalau tidak dengan adanya kegigihan frontliners, pasukan-pasukan petugas di pelbagai tempat. Beliau ditemui selepas mengetuai bacaan tahlil dan doa selamat secara maya sempena kejayaan berkenaan siang tadi. Jelas Tan Sri Anwar, pencapaian Kuala Lumpur itu juga berjaya menurunkan kadar kemasukan ke hospital dan penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU selain bilangan warga emas dirawat di hospital dan ICU berkurang susulan keberkesanan program vaksinasi. Tambahnya, program vaksinasi bergerak MyMedic at Wilayah turut menjadi antara penyumbang utama pencapaian imuniti kelompok dewasa di Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bersama Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB menganjurkan pelbagai pertandingan sempena Dekad Bahasa Kebangsaan 2021 bermula Rabu lepas hingga 15 September depan. Penganjurannya adalah usaha berterusan untuk mempersegar kecintaan dan kemegahan masyarakat terhadap bahasa kebangsaan selain mengirat dan mengukuhkan perpaduan. Pertandingan terbahagi kepada 5 kategori iaitu menulis karangan dan esei bahasa Melayu, mereka poster infografik komputer dan perkhidmatan train elektrik ETS serta menghasilkan video pendek. Sasaran penyertaan adalah kanak-kanak dan remaja berusia 10 hingga 12 tahun bagi pertandingan menulis karangan, 13 hingga 17 tahun untuk pertandingan menulis esei dan 18 tahun ke atas untuk mereka poster infografik dan video pendek. Pertandingan menulis karangan dan esei dengan tema Kenangan Menaiki Kereta Api KTMB menawarkan hadiah wang tunai bermula RM100 hingga RM500 dan RM300 hingga RM1,000. Manakala bagi pertandingan mereka poster infografik bertemakan komputer dan ETS serta penghasilan video pendek dengan tema Aku dan Kereta Api pula, wang tunai yang ditawarkan berjumlah RM400 hingga RM1,000 serta RM1,000 hingga RM3,000. Borang penyertaan dan maklumat lanjut mengenai pertandingan boleh diperoleh melalui media sosial DBP dan KTMB serta laman sesawang KTMB. Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi kebanggaan rakyat di negara ini tetapi juga bagi si perantau. Biarpun sekian lama berada di bumi asing, bahasa pertuturan di Malaysia tidak dilupakan begitu sahaja. Berbangga dengan bahasa Melayu, usaha memartabatkan bahasa itu dikongsikan di media sosial. Berasal dari Klang dan membesar di Malaysia, Logesh Kumar berhijrah ke Amerika Syarikat sejak 10 tahun lalu. Pada mulanya hanya untuk menyambung pelajaran, namun kini Logesh mendirikan rumah tangga dengan seorang rakyat Amerika, Rachel Cooper. Biarpun menetap di bumi asing, Logesh tidak pernah melupakan asal usulnya, malah menerapkan budaya pertuturan dalam bahasa Melayu dalam kehidupan sehariannya. Ya, saya rasa bahasa Melayu ni memang sebahagian daripada identiti saya sebagai seorang anak Malaysia. So, saya rasa ia penting untuk saya nak mengajar keluarga saya terutamanya dan juga saya bangga kan boleh bercakap dalam bahasa Melayu, boleh bertutur dalam bahasa yang lain daripada ramai orang. So saya memang berminat untuk teruskan bertutur bahasa Melayu. Walaupun bila saya berhijrah ke sini pada mulanya saya rasa nak melupakan semua adab Malaysia, tapi lama saya sedar yang sebenarnya identiti saya sebagai seorang anak Malaysia ni memang kuat. So, saya bangga sebagai seorang anak Malaysia, so sebab tu saya suka bertutur bahasa Melayu. Berbangga malah ingin mengekalkan identiti sebagai rakyat Malaysia, Logesh turut mengajar isterinya bertutur dalam bahasa kebangsaan. Malah isterinya sanggup mengikuti 12 kelas bagi memantapkan bahasa Melayu. Bagi Logesh, penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian dapat mendekatkan diri dengan suasana dan budaya di tanah air. Ia sekaligus dapat mengubati kerinduan pada keluarga yang jauh di perantauan. So pada awalnya saya hanya mengajar beberapa perkataan sini sana kan, tapi kemudian kami memutuskan untuk melakukan lebih banyak pelajaran.
So oleh itu kami buat beberapa hari ataupun beberapa jam di mana kami hanya bercakap dalam bahasa Melayu. Ya. So anda dapat lihat kan sebahagian daripada ni dalam video-video kami tu. Tapi yang paling efektif saya rasa kaedah pengajaran yang memang paling berkesan adalah melakukannya melalui pengalaman. So, contohnya bila kita pergi ke kedai runcit saya akan cuba mengajar keluarga saya dan juga Rachel yang sebagai contoh kan, yang ini adalah ikan, ini adalah roti, ini bila kami pergi ke kedai runcit kan, ini adalah susu. So bila dia orang belajar daripada melalui pengalaman, lebih senang untuk mengingatkan. Usaha Logesh memperluaskan bahasa Melayu di Amerika Syarikat secara tidak langsung mempromosikan Malaysia di mata dunia. Cinta kepada kasih yang indah dan jiwa. Seru cinta dalam zikir kasihku. Hanya kepadamu negaraku Malaysia. Engkaukah dirimu di pesada dunia. Sehebat pesaingmu tanpa gentar dan resah. Tanah airku yang megah tempat diri mengukir nama. Aku kuat saksikan melankolik hidupku. Di mana saja destinasi keberadaanku, aku teroka kejayaan demi kejayaan. Tuntutan agama, bangsa dan negara. Betapa bangganya aku pada dirimu. Sudah menjadi tradisi untuk mengibarkan jalur gemilang setiap kali bulan kemerdekaan. Itu kata pesara polis yang menyifatkan aktiviti itu dilakukan setiap tahun bagi menghayati semangat patriotik. Lebih menarik, beliau turut menggunakan tunggul kayu untuk dijadikan arca pelengkap hiasan. Laporannya bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Sebagai anggota polis, beliau dengan kreatif mempertahankan negara dan kini apabila bersara, beliau tidak henti pula menghasilkan arca kayu dan kedatangan bulan kemerdekaan, beliau menghiasi rumah dengan jalur gemilang. Yusuf Katan, 75 tahun atau lebih mesra disapa Pak Usop, menceritakan sejak kecil beliau memang menggemari aktiviti seni. Namun ketika usianya mencecah 18 tahun, beliau menyertai pasukan polis dan berkhidmat di unit semboyan. Tugas itu digalas penuh amanah, malah beliau menjadi nadi pasukan apabila melakukan operasi ketika menentang pengganas komunis. Kalau saya cerita, saya mesti air mata saya. Sedih lah. Kira kawan-kawan saya masa saya bertugas di Simarenggam, 9 anggota terkorban lah, kawan-kawan saya terkorban. Jadi saya bertugas sebagai pulutan selama 10 tahun. 10 tahun lah. Tu rakan-rakan saya yang terkorban amat sangat lah. Pak Usop kemudian meneruskan khidmat sebelum bersara pada tahun 2000. Sejak itu beliau mengumpul tunggul kayu daripada pokok hutan, durian dan rambutan untuk dijadikan arca. Benda ni seni, bagi seni itu indah. Indah lah, macam indah ni kita memang tengok benda tu kita minat lah. Jadi yang mana tu kayu ni bukan buat tangan-tangan tau. Dia hanya daripada anai-anai. Anai-anai tunggul ni yang terbiar kat hutan, terbiar makna tertimbun dengan tanah kan. Jadi saya korek lah. Saya korek tu kesan-kesan ni macam semua anai-anai makan lah. Anak-anak makan, saya buat balik, saya proses jadikan hiasan lah. Pak Usop kini memiliki lebih 40 arca kayu yang diletakkan di rumah kediamannya di Kampung Banjar, Air Tawar, Perak. Hasil tangannya itu dijadikan sebagai koleksi peribadi dan untuk tatapan ahli keluarga. Laporan Syafiqah Damanhuri, Manjung, Perak. Selain mempunyai bau dan rasa yang lebih enak,
memasak dodol dengan menggunakan kayu api dapat memastikan dodol tahan lama. Ikuti tinjauan mengenai keistimewaan dodol yang dimasak menggunakan kaedah tradisional. Hamdan alias dari Kampung Kandang, Melaka antara segelintir penduduk yang masih mengekalkan tradisi memasak dodol dengan menggunakan kayu api. Untuk lebih enak, dodol perlu dikacau dengan penyedip kayu gergasi atau di sesetengah tempat dipanggil centong. Menurut Hamdan, ia antara petua mengekalkan keunikan rasa dodol sama seperti yang dihasilkan oleh datuk nenek kita. Gula merah, gula pasir, tepung dan santan antara bahan utama untuk membuat dodol. Pada zaman dahulu, penduduk kampung bergotong royong menyiapkan kuih tradisional ini terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri. Ketika itu tidak semua orang mempunyai kawah untuk mengacau dodol, apatah lagi kemudahan gas untuk memasak. Malah ada yang pernah mengacau dodol dalam kuali dan dilakukan bersendirian. Kalau kita pilih pasal kacau tangan ni benda lama. Jadi orang yang baru-baru memang tak nak buat lah. Jadi kita minat, kita buat lah. Untuk kekalkan macam benda lama ada lagi. Kalau tak ada orang teruskan memang tak lagi lah. Kebanyakan kita tengok sekarang orang pakai gas lah. Bakar pakai gas. Jadi yang benda lama ni dah tak lagi dah. Cuma ada, kalau ada pun muka dalam neraka ni pun tak banyak lah. Saya pun tak tahu berapa yang ada. Hamdan juga lebih senang menggunakan bahan mentah tanpa pengawet atau perasa lain. Kebiasaannya, dia mengambil purata 4 jam untuk menghasilkan dodol yang dikacau menggunakan tangan. Tempoh ini agak singkat berbanding zaman dahulu. Dodol boleh dinikmati sama ada ketika cair atau keras. Bagi menambah rasa wangi, ia sesuai diletakkan dalam bekas anyaman pandan atau mengkuang. Namun kerana kos yang semakin tinggi, Hamdan meletakkan dodol di dalam bekas plastik untuk dijual pada harga RM10. Untuk kekal bermotivasi semasa anda mengikuti kelas dalam tarian. Yang pertama, kita kena anggap bahawa kelas dalam tarian itu sama seperti kelas bahasa muka. Bangun awal pagi, makan, pakai baju elok-elok dan duduk di tempat yang elok untuk anda betul-betul bersedia mengikuti kelas tersebut. Yang kedua, anda kena sentiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan cikgu semasa dalam kelas tersebut. Sekiranya cikgu tanya soalan, anda kena jawab soalan. Cikgu buka ruang untuk anda bertanya soalan, maka anda bertanya soalan kepada cikgu anda. InsyaAllah anda pasti jadi pelajar yang cemerlang. Jaga diri, hiasi peribadi. Sukan, berbaki 9 hari menuju Paralimpik Tokyo 2020, atlet memanah para negara S. Suresh meletakkan sasaran peribadi mahu menjejak podium di tamasya berkenaan. Berstatus juara dunia 2019, Suresh cukup sedar sandaran sebagai antara 5 pemenang pingat di Tokyo adalah berdasarkan kemampuannya. Justru beliau mahu membuktikannya selain mahu menghadiahkan sesuatu pada anak lelaki sulungnya yang baru dilahirkan 14 Julai lalu. Demi perjuangan membawa nama Malaysia, Suresh terpaksa mengorbankan banyak masa bersama keluarga. Beliau tidak dapat berada di samping isteri ketika menyambut kelahiran anak sulung mereka, susulan menjalani kuarantin gelembung sukan di MSN Bukit Jalil sejak April lalu. Lepas dia lahir je, saya dengar dari jururawat di sana, dia orang kata mungkin saya ada rezeki ni, saya akan buat yang terbaik dekat situ. Rezeki anak tu akan membawa saya pergi final semua tu. Saya harap doa-doa dia orang tu akan jadilah nanti. Mengulas mengenai cabaran yang bakal dihadapi di Tokyo, Suresh mengakui dia sudah membuat persiapan rapi menjelang penampilan pertamanya di pentas Paralimpik. Malah anak kelahiran Kuala Ketil, Kedah ini memaklumkan ramai pencabar khususnya dari Rusia, Korea Selatan dan Amerika Syarikat di tamasya terbesar dunia itu. Dia orang tahu World Champ menang kat World Champ. Lepas tu dia orang fikir kita ni kuat. Lepas tu dia orang nak lawan dengan kita dengan ni. Lagi satu, masa tu saya perlu mentally pun kena prepare lah di situ.
Suresh dalam kalangan 5 atlet yang disasarkan Kementerian Belia dan Sukan untuk mencapai sasaran 3 pingat emas negara di Paralimpik Tokyo yang akan membuka tirai 24 Ogos depan. Beliau dijadual berlepas 21 Ogos ini sebelum acara memanah bermula 27 Ogos hingga 4 September. 7 perlawanan Liga Perdana Inggeris bagi musim baru 2021-2022 berlangsung semalam menyaksikan pasukan-pasukan pilihan berjaya memulakan saingan dengan langkah kanan. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kemenangan besar 5-1 Manchester United ke atas Leeds United, sementara Chelsea dan Liverpool menewaskan lawan masing-masing dengan keputusan 3-0. Bruno Fernandes muncul wira United apabila cemerlang meledak hat-trick untuk membantu pasukannya melakar kemenangan 5-1 ke atas Leeds United. Pemain antarabangsa Portugal itu menceriakan penyokong United di Old Trafford dengan gol pembukaan pada minit ke-30. Sekalipun Leeds berjaya menyamakan kedudukan 1-1 sebaik babak kedua bersambung menerusi Luke Ayling, bintang muda United Mason Greenwood kembali meletakkan United di depan minit ke-52. 2 minit berselang, Fernandes menambah derita Leeds dengan gol kedua peribadinya sebelum pemain tengah itu melengkapkan hat-trick minit ke-60. Sedar Leeds semakin hilang tumpuan, Fred menjaringkan gol kelima United minit ke-68 sekaligus memastikan kemenangan bergaya pasukannya pada perlawanan pertama Liga musim ini. Chelsea turut meraih kemenangan pada perlawanan pertama apabila menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stamford Bridge. Sekalipun lawan dibimbing legenda Arsenal Patrick Vieira, Chelsea tetap berada pada kelas tersendiri dengan selesa mendahului 2-0 pada babak pertama. Anak buah Thomas Tuchel membuka tirai jaringan menerusi sepakan percuma Marcos Alonso pada minit ke-27 disusuli gol Christian Pulisic minit ke-40. Bersambung babak kedua, juara Piala Super UEFA itu melengkapkan kemenangan 3-0 apabila Trevor Chalobah meledak gol jarak jauh menarik pada minit ke-58. Dalam pada itu, Liverpool terpaksa bekerja keras sebelum melakar kemenangan 3-0 ke atas Norwich di Carrow Road. Diogo Jota berjaya meletakkan The Reds 1-0 di depan pada minit ke-26. Sekalipun Norwich lebih banyak bertahan di kawasan sendiri, Liverpool tetap garang menggasak dan hasilnya pemain gantian Roberto Firmino berjaya menjaringkan gol kedua pada minit ke-65, diikuti gol ketiga ledakan Mohamed Salah minit ke-74. Tiada lagi gol menyusul selepas itu menyaksikan Liverpool berkongsi 3 mata bersama Chelsea dan Manchester United di 2 kedudukan teratas Liga. Beralih ke saingan MotoGP, pelumba Ducati Jorge Martin sekali lagi mempamerkan tunggangan bertenaga di litas Spielberg, Austria apabila cemerlang meraih petak utama dalam sesi kelayakan semalam. Selepas meraih kemenangan pertama dalam kelas MotoGP minggu lalu, Martin sekali lagi mencuri tumpuan di Austria. Pelumba Sepanyol itu menempah petak utama apabila mencatat masa terpantas 1 minit 22.643 saat. Lebih istimewa, catatan itu merupakan rekod baru di litar Spielberg. Pendahulu keseluruhan Fabio Quartararo yang ketinggalan 0.034 saat akan memulakan perlumbaan di petak kedua, manakala Francesco Bagnaia yang ketiga. Seorang lagi pelumba Ducati, Johan Zarco, berpuas hati di petak keempat, manakala pelumba Honda, Marc Marquez, kelima. MotoGP Austria dijadual berlangsung jam 8 malam ini waktu Malaysia. Mengakhiri buletin didik malam ini, anak pertama pasangan pada gergasi Jia dan Kai Kai selamat dilahirkan di Safari River, Singapura. Saya Fazlania Harun. Assalamualaikum dan salam hormat.